الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari itu datang bersilih ganti di dalam hidup kita. Semalam kita muda, hari ini kita tua. Insan dilahirkan daripada perut ibunya di dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, memerlukan kepada orang lain untuk seluruh urusannya. Kemudian ia membesar menjadi kanak-kanak, ia membesar menjadi remaja, ia membesar menjadi pemuda, ia membesar menjadi orang dewasa, kemudian ia menjelang umur tua, dan kemudian dia akan berakhir hidupnya. Manusia tidak akan bertambah muda sekalipun kita sering menyambut hari kelahiran kita. Kita juga sebenarnya menyambut hari-hari yang mendekatkan kita dengan tempoh kematian. Kisah-kisah yang berlalu pergi sebahagiannya tidak akan lagi kembali dalam hidup ini. Kekuatan semasa muda tidak akan lagi menjelma seperti mana yang kita merasanya. Tubuh yang sihat juga akan bertukar apabila tiba masanya menjadi kurang sihat dan lemah. Orang-orang yang kita kasihi, yang pernah bersama dengan kita, juga akan pergi meninggalkan kita. Dan banyak cita-cita dan harapan dalam kehidupan di dunia ini tidak dapat kita gapai sehingga kita menemui Tuhan. Banyak juga ketidakadilan yang berlaku di atas muka bumi ini. Ada orang sedikit sahaja kerjanya, banyak pendapatannya. Ada orang banyak kerjanya, kuat tenaganya, sedikit pendapatannya. Ada orang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang senang dan kaya. Ada yang lahir di tengah keluarga yang susah, sekalipun mungkin ia bijak. Dunia tidak adil, apatah lagi manusia itu sendiri tidak adil di kalangan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah mengecewakan kita semua, kerana Allah menjadikan cita-cita yang terbesar bagi setiap manusia apabila kita diberi kesempatan untuk hidup sebagai manusia, ialah cita-cita untuk masuk ke dalam syurga. Segala yang kita lihat dan lalui dalam dunia ini akan berlalu pergi, dan dunia ini terlalu kerdil dibandingkan kehidupan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Maka setiap kita, selemah mana dia pun, sebanyak mana dosanya pun, sekecewa mana dia pun dalam kehidupan ini, dia tidak boleh berhenti bercita-cita. Setiap kita, apapun latarnya, tidak boleh berhenti bercita-cita. Cita-cita yang terbesar, yaitu cita-cita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sifatkan, Nabi cerita, kata Nabi, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar fayusbaghu sabghatan fin nar thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita min na'imin qad hal ra'aita khairan qad hal marrat bika na'imun qad fayaqulu la wallahi ya Rabb. Ini bahagian pertama. Nabi kata di akhirat kelak dibawa orang yang paling nikmat hidupnya di atas muka bumi ni, di dunia ni. Barangkali di dunia dialah yang kacak, yang kaya, yang berharta, yang memiliki wanita paling banyak. Segala nikmat dunia dia telah nikmati yang terbaik. Sedangkan dia ahli neraka. Allah ambil dia, celup dia di dalam neraka dengan satu celupan, satu celup, dan terus angkat dia. Kemudian dia ditanya, wahai anak Adam, kau pernah melihat kebaikan dalam hayatmu? Wahai anak Adam, kau pernah merasai nikmat dalam hayatmu? Kata dia, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Tuhanku, hanya dengan satu celupan. Kemudian kata Nabi, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian dibawa dengan manusia yang paling dahsyat derita hidup dia di atas dunia ini, tapi dia ahli syurga. Fayusbaru sabghatan fil jannah. Allah ambil, Allah celup dia dengan satu celupan dalam syurga. Kemudian Allah angkat dia. Kemudian tanya dia, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marrat bika syiddatun qat? Wahai anak Adam, kau pernah rasa sakit, derita? Kau pernah rasa susah tak? Dia kata, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Tuhanku. Maksudnya walaupun hidup di dunia dialah yang barangkali paling sakit, paling miskin, paling derita, paling dihina, tapi hanya dengan satu celupan di dalam syurga dan diangkat. Tuhan tanya, pernah derita? Dia kata tak. Demikianlah dahsyatnya nikmat syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kata, nak cerita syurga itu bagaimana? Nabi kata, qalat Allah tabaraka wa ta'ala,
a'dattu li'ibadi salihin, a'dattu li'ibadi salihina ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas di dalam jantung hati manusia. Maksudnya, jika kita telah melihat segala keindahan dalam dunia ini, syurga jauh lebih indah daripada itu. Jika kita telah mendengar segala kenikmatan, kelazatan muzik ataupun kesedapan bunyi dan keenakannya, syurga jauh lebih pada itu. Jika kita terlintas dan terbayang indahnya syurga itu, Nabi kita, ia tidak terlintas dan terbayang di dalam hati kita. Allah ciptakan tempat yang cantik dalam dunia. Bila kita pergi dan melawatnya, kita kagum cantiknya tempat ini. Allah ciptakan wanita-wanita yang cantik, lelaki-lelaki yang handsome. Wanita melihatnya kagum, lelaki melihat wanita yang cantik terpegun. Allah kata, jauh yang disediakan lebih daripada itu. Kalau kita melihat rumah-rumah yang hebat, tempat-tempat kediaman yang mengkagumkan, itu bukan igawan, dia jauh lebih baik daripada itu. Itu janji Tuhan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tempat yang indah dan cantik dalam dunia ini, sentiasa manusia berebut untuk memilikinya. Bahkan kadang-kala manusia sanggup beratur panjang untuk mendapatkan tiket kepada sesuatu lawatan atau sesuatu tempat untuk dimasuki. Ada manusia yang terpaksa beratur berhari-hari untuk mendapat sesuatu habuan. Kita pergi ke kedai-kedai mewah, jenama-jenama tinggi, hatta orang kaya sanggup menunggu di luar untuk masuk melihat barang-barang yang berharga di dalamnya. Allah memberitahu kita tidak perlu untuk berebut syurga. Walaupun syurga itu jauh lebih indah dari segalanya, tetapi ia begitu luas. Kita beli sekeping tanah, kalau ada orang bagi tahu tanah murah, di dalamnya ada segala kebun-kebun, tentu ramai manusia yang ada duit berebut ingin memilikinya. Tapi Allah kata, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Berlumba-lumbalah kamu kepada syurga daripada Tuhan kamu yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mahal tanah kita beli, tapi mungkin 10 ekar, 11 ekar. Allah janjikan syurga itu luasnya langit dan bumi untuk kita memilikinya dan terbang di dalamnya ke mana saja. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sifatkan orang-orang yang duduk di dalam syurga, selain mereka itu muda, dengan wanita-wanita yang indah dan cantik. Allah menyatakan muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka itu duduk bersandar, berbaring di pelamin-pelamin yang indah, yang mereka tidak lihat padanya mentari yang panas dan tidak juga kesejukan yang melampau. Dalam ayat yang lain
Allah menceritakan tentang sungai-sungai di dalam syurga. Masalul jannati allati u'idal muttaqun, umpama syurga-syurga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, padanya ada sungai yang mana airnya tawar tidak berubah. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai yang daripada susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatan lisyaribin, dan sungai daripada arak yang lazat untuk orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai daripada madu yang bersih. Walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum min rabbihim, dan di dalam sungai itu segala buah-buahan dan keampunan Tuhan mereka. Allah panggil kita supaya merindui syurganya. Dia cerita tentang amal saleh, Allah masukkan tentang syurga. Allah masukkan tentang wanita-wanita di dalam syurga. Wa indahum qasiratut tarfi ain, di dalamnya wanita-wanita yang tidak memandang orang lain melainkan kita sahaja. Ka'annahum baydul maknun, mereka bagaikan telur putih yang terjaga, yakni keindahannya. Allah sifatkan keindahan yang luar biasa, sehingga Nabi SAW menyatakan, jika wanita ahlu syurga itu muncul di dunia ini, nescaya cahayanya menerangi dunia. Di atas daripada semua itu, janji yang paling besar di dalam syurga ialah melihat Tuhan. Kita menyembah Tuhan setiap hari, kita berdoa, kita memanggil alhamdulillahi rabbil alamin, kita tak pernah melihat Allah. Zaman ni zaman orang menjadikan idola-idola di kalangan artis. Kalau mereka boleh melihat artis mereka, terpegun mereka, ada yang menangis. Tapi orang-orang yang beriman merindui untuk melihat Tuhan mereka. Allah menyatakan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang yang beriman berseri-seri, mereka melihat kepada Tuhan mereka. Nabi sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jal. Allah mengangkat hijab, mengangkat tabir, mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka suka daripada melihat wajah Tuhan mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengapa kita menyebut hal ini? Kerana ini adalah core, teras seruan Tuhan kepada kita supaya kita beramal. Ini adalah penawar kepada duka cita kita di dalam dunia ini dengan apa yang berlaku. Hidup banyak kecewa dengan apa yang berlaku, kehilangan orang yang kita sayangi, kecewa dengan anak-anak, kecewa dengan harta, kecewa dengan teman, kecewa dengan ramai orang. Yang dah tua tidak kembali muda, yang sakit ada yang tidak kembali sihat. Jika kita hanya memikirkan dunia, kita akan berputus asa dengan hidup ini. Tapi apabila kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan selepas daripada hidup ini kehidupan yang lebih baik, maka kita merasai merindui kehidupan yang akan datang. Nabi SAW menyebut, idza sa'altumullah fas'alul firdaus, apabila kamu meminta kepada Allah, mintalah syurga firdaus. Maka marilah sentiasa di dalam doa kita, di dalam salat kita, kita meminta agar Allah merezekikan syurga firdaus dan menjadikan kita di kalangan ahli syurga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, antara amalan yang Nabi SAW berpesan kepada kita ialah dalam hadis yang diriwayatkan Nabi SAW menyebut, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, maka diharamkan kepadanya neraka. yakni orang-orang yang melazimi sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas daripada zuhur. Para ulama ada berbincang tentang jumlah ini. Di kalangan mereka menyebut sekurang-kurangnya, kesimpulan dari riwayat-riwayat hadis, riwayat ini adalah hadis Abu Daud, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tetapi yang terbaik ialah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas daripada zuhur. Dan jika dia melaziminya, Nabi SAW menyatakan Allah memeliharanya daripada neraka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Wahai orang beriman, marilah kita berselawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berilah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya senantiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Dan Kau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, baiki pergaulan antara kami. Engkau pelihara kami daripada penyakit lemah dan malas, dan berpemikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.